Nabi berjalan, Nabi nampak malaikat escort dia. Nabi pergi atas kubur, Nabi nampak malaikat. Nabi pergi ke bukit, Nabi boleh habaq malakul jabal, malaikat bukit. Nabi boleh habaq malakani, dalam kubur ada 2 malaikat. Ya, Allah bagi dia nampak benda itu. Untuk apa? Masya Allah. Untuk apa Allah bagi Nabi tahu benda gaib? Untuk apa Allah bagi Nabi nampak malaikat? Allah jawab dalam surah Jin. Allah kata, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, supaya itu menjadi pertanda Muhammad itu benar-benar sampai ke tidak wahyu kami. Itu dia kewujudan para malaikat di kiri kanan Nabi sebagai satu inzar Allah. Itu dia. Nabi tengok benda gaib itu bukan sebagai satu apa nama kita kata, satu modal istimewa lepas tu nak panggil orang yang buat ayam jampi. Tidak. Nabi melihat dengan penuh ketakutan. Pasal ada ayat menyatakan kalau tersilap, tersalah dengan sengaja, dia sampaikan wahyu kami hantar malaikat rentap jantung dia terhampang atas dada. Jangan main-main. Kata Allah Ta'ala, wa ahata biha wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmu kami meliputi ilmu mereka. Kami yang tahu segala-gala. Dan setiap apa yang mereka buat, kesemuanya kami hitung satu persatu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Angka itu kami mampu tulis. Jadi siapa pun tidak tahu tentang ilmu ghaib. Tetapi di sisi imam Syiah, di sisi mazhab Syiah, imam mereka tahu benda ghaib, boleh habaq ghaib. Bahkan ghaib Syiah yang saya duk jumpa tu, dia boleh habaq. Dia pergi ke kubur kan, dia ni selamat dia. Dia tahu selamat. Itu Syiah yang saya jumpa bukan di Baghdad, di Malaysia. Di Malaysia ni ada Syiah yang bersemuka dengan saya, yang dia boleh tunjuk dengan jari kawan dia selamat tak selamat di satu kubur. Ya. Sampai dia tanya kat saya, dia kata, ustaz mau tak saya cek mau ustaz selamat tak selamat? Saya kata ini boleh mendatangkan marah. Dia tak kata saya nak cek. Subhanallah. Macam kita nak pergi cek sama noh. Ya, itu Syiah di Malaysia. Demi Allah saya jumpa di Malaysia, itu teladan dia kat saya. Bagaimana dia nak menafikan, dia nak menyatakan dia itu benar, sedangkan keyakinan dia itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan satu lagi ikhwatul iman, bukan saja Syiah saja mengakui boleh berkomunikasi dengan benda gaib, tahu pasal benda gaib dengan orang mati semua. Yang paling hampir dengan Syiah ini adalah Sufi. Antum ingatlah bila bincang Syiah tak boleh tak bincang Sufi. Ini adik kembar dalam apa nama, dalam apa itu, dia kata hukum karma isi dan kulit. Lagu lama, search lagu lama dulu, zaman tak mengapai Quran lagi lah kan. Hukum karma isi dan kulit. Isi dan kuku ke isi dengan kulit, lagu tu lah. Tak apa, boleh perbetul kembali. Lagu pun orang perbetul. Agama ni orang buat, waduh, seenak edewe. Ya, Sufi. Terdapat di dalam satu tulisan, dalam satu buku, nama dia Fusul Al-Hikam, tulisan Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi, yakni Ibnu Arabi, dalam Fusulul Hikam. Apa dia kata? Tengok, saya selalu nak beritahu, marilah Sufi dengan nama apapun, tarekat ni dengan nama apapun, jangan masuk. Jangan masuk. Yang dah masuk, nak taubat kepada Allah, salah satu proses taubat, tinggalkan tarekat itu. Tinggalkan. Makin kita naik, saya tak mau sebut nama, tapi saya kata ajaran dia, bubuh gambar Tok Sufi ni, Sufi bosok pintu ni, bubuh depan masjid. Orang ini dikatakan mimpi Nabi. Tidak aja mimpi Nabi. Tak kira siang malam pagi petang. Kalau sehari dia tengok 3 kali sehari dia jumpa Nabi. Ya, kalau saya sebut nama dia boleh mendatangkan marah. Saya tak mau sebut.
Bosok muka dia, pegang bunga ros, sekuntum mawar merah dia pegang. Demikianlah saya ziarah ke rumah. Kita menghormati ulama-ulama tua dari kita. Mereka berdakwah lebih awal dari kita, kita hormat. Tapi bila kita pergi rumah mereka, kita tengok gambar mereka besar-besar tu, kita pula, ya Allah, macam mana aku nak sayang orang lagu ni? Tapi kita sayang, mereka telah menaburkan jasa dalam dunia ni. Tapi kita tak mampu mengikut aliran mereka. Tak mampu. Saya katakan tadi kepada ikhwan, siapa dia? Fusulul Hikam Ibnu Arabi. Apa dia kata? Dia kata wal arif al-mukmil. Wal arif al-mukmil. Dia kata ahli arifin. Arifin ini dalam sufi makna orang yang makrifat Allah. Dia ada makrifat, tarekat, apa nama, kad ni semua raja dia lah. Kredit kad semua hak-hak dia lah. Apa dia kata? Al-arif al-mukmil. Dia kata arif wal arif, orang arif, orang arifin, orang yang kenal Allah yang sempurna, al-mukmil, yang sempurna, ialah man ra'a, siapa yang boleh melihat kullu ma'bud majalla lil haqqi yu'badu fihi. Masya-Allah. Dia boleh melihat semua yang disembah itu ma'bud, semua yang disembah itu majalla, dia adalah tajalli, dia adalah penjelmaan bagi yang hakikat yang disembah itu. Kita sembah Tuhan lah, kita sembah Allah. Orang yang sempurna makrifat dia kepada Allah, dia juga boleh melihat sembahan orang lain itu sebagai Allah. Pasal apa? Pasal kalau kita pergi tanya Cina Hindu pun, sebenar-benar dia sembah Allah, dia bukan sembah tokong tu. Maka orang arif boleh melihat apa yang dia sembah secara hakikat, bukan secara zahir. Secara zahir, Kristian sembah siapa? Isa kan? Secara zahir, Buddha sembah tokong kan? Itu secara zahir. Tetapi secara hati perut dia, dia duk pergi bagi 2-3 tumpuk kat tokong tu, hati perut dia tu minta kat siapa? Dekat Tuhan. Itulah hakikat orang yang mengenai. Dia boleh nampak semua orang yang menyembah itu menyembah yang satu. Maka dia pun terkadang-kadang ikut dengan penyembahan itu. Enak macam? Kalau kita tanya kat dia, enak macam? Apa cakap ni? Tapi siapa yang bercakap? Satu tokoh sufi yang paling besar, Ibnu Arabi. Apa kata dia? Tengok. Wa kadzalika, kerana itu sammuhu kulluhum ilahan ma'asmihi al-khas bihajarin aw syajarin aw haiwan aw insan aw kawakib aw kaukib aw malak. Kerana itu dia kata, apa sahaja orang sembah, kadang-kadang dia sembah batu, kadang-kadang dia sembah pokok, kadang-kadang dia sembah menatang, dia sembah manusia, dia sembah carkawala, ataupun dia sembah malaikat. Itu adalah nama yang khas sahaja, hakikatnya dia sembah Allah. Maka arif yang mukmil, yang sempurna, boleh melihat di sebalik penyembahan itu ada Allah. Maka bila sampai hakikat itu, kalau Cina tengah bagi 2-3 tumpuk kepada Buddha, kita pun bagi 2-3 tumpuk, kita tidak syirik, kerana kita sedang meminta kepada yang benar. Masya Allah. Apa itu? Sahabat, Syiah sama dengan tarekat. Kita pergi tanya ke orang tarekat, mampu dia nak mengaku yang ni? Tapi kalau kita suruh dia buka Fusulul Hikam Ibnu Arabi, dia nak tafsir macam mana? Tahu dia tafsir macam mana? Dia kata, yang itulah hampa tak tahu, makam satu-satu orang. Habis dia kalau cakap pasal makam, habis. Kita tak ada hujah, habis kita. Dia kata bapa dengan anak cara tengok sama kan? Bapa hantar anak pergi sekolah, bapa nampak sampai anak tu nak kerja. Pasal tu pak tu rotan, anak ni tak mau pergi sekolah pasal dia tengok benda dekat, dia nak main. Maka yang bapa tengok dengan anak tengok tak sama.
Kita tengok mereka sembah tokong, tapi orang yang arif, dia tengok hati kawan tu minta pada Allah. Cuma tangan saja minta ke tokong, tapi hati tu minta pada Allah. Maka hati dia dengan ibadat kita ni sama. Kalau begitu, kalimahnya Allah pilih, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, itu kena buang. Kena buanglah kalimah itu. Kerana Allah bukan menafikan niat, Allah menafikan bentuk ibadat. Bentuk ibadat itu Allah nafikan. Bentuk ibadat itu Allah nafikan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sekali-kali menjadi peribadat apa yang kamu sedang ibadat. Wala antum 'abid, kamu pun tidak akan jadi ahli ibadat kepada apa yang aku ibadatkan. Kita ibadat ambil ayat semayang semua sujud pada Allah. Dia tak akan pakai sistem kita beribadat, dan kita tak akan pakai sistem dia meminta kepada Allah. Kita ada hajat kepada Allah, ambil garu, pacak, bagi menyala. Lah ni ada garu baru, hujan ribut pun tak padam-padam. Betapa syirik punya kawan tu. Tapi rumah Tokek Garu tu, saya pergi ziarah baru ni, rumah dia pun nak buat. Tanya Pak Amir. Pak Amir ada tengok? Maknanya sahabat kita pun ada, Adil. Tanya kat Adil. Rumah Tokek Garu, bukan lorong Garu tu. Yang tu tak ada Tokek. Ni Garu tu. Panggil Garu kan? Garu kan? Katalah. Ada cucuh tu, dia buat muka naga. Betul sahabat. Yang duk pintu lorong Garu yang terdak. Sahabat tu rumah dia tak mana? Tokek Garu yang kongka Asia ni. Kain Tokong, Jalan Gajah. Yang sahabat dia hantar sorak tu kan, masuk Jalan Gajah, rumah belah kiri tu. Betul lah, dia bukan kata kaya dengan garu, tetapi dialah orang yang paling merana di hari akhirat. Saya katakan kepada Pak Amir, kata Pak Amir, kita ada satu kerja kita kena buat Pak Amir. Kita kena pergi jumpa Tokek Garu ni, kita kena habaq pada dia dosa dia paling besar dia buat. Sebab kalau dia masuk Islam, dia akan jadi orang paling miskin. Sebab dia tak boleh buat dah kerja tu. Tak boleh buat dah kerja tu. Dia akan dibuang. Dia akan jadi bilai masjid, tok siap masjid. Tetapi kita kena bagi tahu pada dia, tuan, saudara, mister, awak orang kaya di dunia, tapi awak orang yang paling merana di hari akhirat. Kerana apa yang awak usahakan ini mengajak dunia menyembah Tuhan lain daripada Allah. Yang Quran kata la a'budu ma a'bud, itu dia buat. Tokek Garu. Melayu kata apa? Sudah geharu cendana pula. Melayu dia tak tahu Garu. Sudah geharu cendana pula. Tak tahulah geharu Melayu tu dengan Garu dia apa sama, kata sama tak sama. Cendana Melayu mau. Orang mati, nak jampi orang, nak pulih perut orang, sudah geharu cendana pula. Tetapi ingat ikhwatul iman, satu orang sufi ikhwatul iman, antum kena ingat nama dia, seorang sufi. Dalam buku yang sama, dia dipanggil dengan nama Osman Ashura. Bukan Osman Jailani, Osman Ashura, seorang Baghdad. Dia satu hari ikhwatul iman, dia berjalan daripada kota Baghdad ke Mosul. Mosul ni kawasan Baghdad lah, Mosul. Saya nak habaq kata sufi dengan syiah itu sama. Dia, kalau orang sufi dia percaya guru dia boleh melihat alam ghaib, tahu alam ghaib kalau sufi. Kalau syiah, imam-imam dia tahu benda ghaib. Rajaah ni. Ahlu sunnah hanya dua orang saja tahu benda ghaib, malaikat dan Nabi. Hari ini Nabi sudah tidak ada, maka siapa tak tahu alam ghaib. Baik, dia berjalan daripada Baghdad ke Mosul. Tengah-tengah jalan tu dia berjalan-jalan, dia jalan-jalan, lepas tu dia balik. Dia menyampaikan macam satu tazkirah. Dalam tazkirah dia kata apa? Safartu, aku berkelana daripada Baghdad ke Mosul, dia kata. Tengah jalan, dia kata, tiba-tiba dunia datang kepada aku. Dunia memperlihatkan kepada aku keindahannya, keagungannya, kehebatannya.
Maka aku menolak kesemuanya itu. Dia nak pergi Baghdad, pergi Mosul macam Isra Mi'raj pula. Dia berjalan lagi, kata, ingat nama dia? Osman Ashura. Pasal apa nama Ashura? Tak tahu lah. Osman Ashura Al-Baghdadi. Dia berjalan, dia kata apa? Tiba-tiba dia kata, syurga dan keindahannya tajalli di hadapan aku. Syurga dan keindahannya tajalli di hadapan aku. Syurga kata, inilah syurga, inilah nikmat. Kalau kau pilih dunia dan kemegahan, terhalanglah kami kepada engkau. Kalau kau pilih kami, terhalanglah dunia dan kemegahan pada engkau. Masya Allah. Orang tanya pada dia dalam dia punya pidato ringkas tu, habis tuan pilih yang mana? Dia kata, fakhtaru. Antara dua itu, dia kata, aku memilih syurganya penuh dengan bidadari, tapi hati aku tak ada pun dengan syurga. Dia kata, apa yang saya nak ambil cerita tu? Sufi dengan Syiah sama, dia tahu benda gaib. Itu yang saya nak tegakkan. Kesemua bit-bit syair mereka tahu benda gaib. Kerana itu ikhwatul iman, mesti berhati-hati. Jangan dakwah tahu benda gaib. Itu yang dikatakan konsep yang kita mengaji pada muka surat 6 ini. Dia nak bagi tahu kepada kita di antara hakikat sebenar, iaitu raja'ah, mengetahui benda gaib, tahu perhitungan. Pasal itu kalau orang berubat pakai orang mati masuk dalam badan, pilah dekat dia, pi, tak apa, tak salah, pi. Kata sepatah, pakcik bertobat, ini Syiah punya hal, tobatlah pakcik. Kata dekat jin tu, jangan duk bagi salam kat jin tu jin Syiah tu. Beritahu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jin ni cerita orang lah. Kalau kita keras, dia takut. Jin kata orang. Bila kita takut, dia keras. Jin kata orang. Hadis tidak ada, saya tidak tahu. Ada orang cerita kata orang berlaku di zaman Imam Ahmad. Kata orang berlaku zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad mengajak di masjid, kata orang. Raja hantar. Kalau zaman Imam Ahmad, raja dia Mu'tazilah lah. Mu'tazilah memang syok dengan jin ni. Dalam Mu'tazilah boleh bersahabat dengan jin, sunnah tidak boleh. Sunnah tak boleh kawan dengan jin. Wahai Tuan Imam, sila datang ke istana, ada macam kerasukan berlaku. Imam Ahmad kata orang. Saya tidak tahu nak cek di mana. Saya kata orang. Qala, qila wa qala. Dia pun kata, saya pun kata. Kata orang. Imam Ahmad kata dia tengah mengajak. Imam Ahmad tak mau pilih pasal dia tengah mengajak, dia jaga adab. Imam Ahmad kata, ambil selipar aku pergi katok kepala jin. Kata orang. Hamba Allah ni pun dia bawa dulang raja warna kuning tu. Maka dia ni pun ambil selipar Imam Ahmad, pergi, raja tanya, mana Imam Ahmad? Tak ada. Selipar ada, tertinggal dekat bersih. Lari-lari tinggal selipar. Ambillah selipar itu. Maka Imam Ahmad kata, ambil selipar itu, katok di kepala kawannya kena jin. Kata orang. Raja kata, tak apalah. Orang Melayu kata, kalau tak ada rotan, akak pun jadilah. Betul? Kalau tak ada rotan, kalau tak ada akak, rotan pun jadi. Tak apalah. Dia pun ambil. Agak-agak raja ni nak ambil, nak pergi katok kepala jin. Jin tu kata, nanti. Aku keluar. Jangan katok kepala aku. Kata orang. Lari jin tu. Tak main dah. Tak main. Lari. Kata orang. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal mati, di istana yang sama, kerasukan lagi sekali. Kata orang. Raja tu tak mati lagi. Imam Ahmad ada lagi. Pasal umur raja biasa panjang-panjang. Dia tak mati lagi. Baik. Bila kena histeria, gelabah. Raja pun Imam Ahmad dah mati. Ilmu tak dan berturun. Itulah labu. Labu pula dah belalang. Aku kata jangan lawan, kau suruh lawan. Sekarang tengok apa dah jadi.
Raja gelabah. Tiba-tiba kawan yang bawa dulang tu dia teringat. Dia kata, tuanku, dulu kita katuk dengan kasut Imam Ahmad. Kasut Imam Ahmad tu lembek, koyak. Cuba ambil kasut tuanku, keras. Mesti lagi sakit kepala dia. Kata orang. Raja pun, ya betul lah. Betul lah. Maka raja ni pun buka kasut dia. Raja pun pergi dekat jin tu nak katuk. Tiba-tiba jin tu kata, nanti, jangan katuk, nanti. Macam mana kepala aku sakit, lagu tu kepala hang sakit balik. Jin berani lawan raja. Kalau jin tu duduk di Malaysia, dia terkena akta ISA, lawan raja. Tapi kerana jin tu jin Baghdad, tak boleh buat apa. Jin Arab menyamai. Saya tidak tahu, kata orang. Cerita ni pun saya dengar di Baghdad. Cerita orang. Maka raja jadi terperanjat, berlakulah komunikasi. Nampak Syiah, Mu'tazilah, dia boleh komunikasi. Kenapa hang nak pukul aku balik, sedangkan dulu aku katuk dengan selipar Imam Ahmad lebih lembek daripada kasut aku? Ini kasut raja. Ini bukan sebarang kasut diraja. Apa jin tu jawab? Jin tu jawab kepada raja, kata orang. Jin tu kata, aku tidak takut dengan kasut Imam Ahmad. Tetapi seketika kasut itu datang nak pukul kepala aku, yang terbayang padaku kewarakan Imam Ahmad itu buat aku jadi takut dan aku lari. Manakala hang ni raja, kasut aja keras. Hang ni dengan ganja, dengan syabu, semua hang terkedarah. Aku tak ada takut apa ke hang. Jadi kalau bincut dua tempat juga kepala hang bincut, kata orang. Maka hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Saya pun tak tahu nak cari tang mana. Kata orang. Jadi kamu kata kalau jin tu kita lembut dengan dia, dia keras dengan kita. Kalau kita keras dengan dia, dia lembut dengan kita. Jadi kalau kita pergi tengok orang duk menurun, keraslah sikit. Kata kat dia, di samping kita ambil ubat. Dalam Ibnu Katsir dia kata, kalaulah kita jumpa bomo-bomo macam ni dan kita membawa orang yang sakit ini, katalah orang yang sakit tu kalau tak pi kepada bomo ni mati. Ibnu Katsir membuka ruang, boleh pi. Boleh pi. Kalau tak pi dia mati. Bermakna no choice. Bomo-bomo yang Islam ni semua pakai pi umrah belaka. Yang duk ada dalam negeri ni semuanya tidak sunnah. Dah tak sunnah, kalang kabut lagi. Kita pergi sana, betul di bawah rumah bomo Muslim, ruqyah syar'iyah. Tak ada ustaz pergi umrah, tak ada ustaz pergi umrah. Bulan ni semua orang pergi umrah. Maka jin-jin pun berkeliaran lah. Kita pun kalau tak bawa Pok Cik ni mati dia, maka bawa apilah dengan tujuan nak sambung nyawa, macam makan khindir kan. Kita pun khindir tak ada, perut punya lapang. Khindir tak ada, perut punya lapang. Yang ada kepada kita sebatang rokok sahaja. Isap pilah. Kalau tak isap nanti mati. Isap pilah bagi tak mati. Itu saja. Jadi rokok dengan khindir serupa kedudukan dia. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Ibnu Katsir kata boleh. Tetapi sebelum kita meninggalkan orang itu, kata Ibnu Katsir, katalah kepada dia, aku dan engkau mesti bertaubat kepada Allah. Kata sebentar, aku dan engkau mesti bertaubat kepada Allah. Kembalilah kepada Allah yang memberi segala-galanya. Lepas tu jangan pi dah buat kali kedua. Jangan pi dah buat kali kedua. Ini nama dia kes ad-daruratu tubihul manzurat. Jadi ikhwatul iman, yang saya nak bagi tahu kepada antum ialah Sufi dan Syiah itu hampir sama kedudukan dia. Ikhwatul iman, kalau Allah panjangkan umur, sihatkan badan, kita akan tengok pula dia akan cerita. Yang pertama dipanggil Syiah Ghulat, pelampau. Dipanggil juga dengan nama Syiah Kaisaniyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Ismailiyah. Ini apa pula namanya? Tempat kita yang banyak ni pada muka surat 10, Syiah Bohra, Syiah Bohra. Banyak yang ni semua Syiah Bohra. Syiah Bohra. Kenapa nama Syiah itu begitu banyak? Kita akan cuba menyebut bagaimana nama dia begitu banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat.